Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi kali ni. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya nak cerita tentang teknik ataupun cara yang digunakan untuk mengambil gambar bunga api macam ni lah. Lingkaran ni nampak macam bunga api kan, tapi dia sebenarnya bukan bunga api. So sebelum ni saya pernah tengok di internet, di Facebook, ramai orang kongsi gambar macam ni. Nampak macam ada inilah orang kata macam bunga api yang dipusing-pusing kan. Cuma masa tu saya tak tahu macam mana dia orang dapatkan benda ni, ataupun ada alat khas ke untuk dibuat benda macam tu kan. So lepas search sana sini tu barulah saya tahu sebenarnya benda tu dengan menggunakan teknik steel wool. Kalau kita search dalam internet, dia steel wool photography. Steel wool photography ni dia merujuk kepada penggunaan kapas besi. Sebenarnya dia bukan kapas besi, dia macam apa ni, berus dawai lah, tapi dia halus macam kapas, tapi masih kasar lah kan. Biasanya mak-mak kita atau papa kita selalu, zaman dulu tu selalu guna berus ni untuk berus periuk lah kan. Sekarang ni kalau nak cari benda ni mungkin macam susah sikit lah, kecuali di kedai-kedai runcit di luar bandar, di pinggir-pinggir bandar ataupun di kampung-kampung mungkin ada lagi. So saya nak, apa yang barang yang kita perlukan sebenarnya tak banyak. Kita perlukan steel wool tu, mungkin 1 paket, 2 paket, ataupun kalau boleh ada 10 macam tu lah. Pasal terutama kepada orang yang baru nak start ni, dia tak tahu macam mana kan. Masa saya dulu mula-mula start tu, saya gunakan steel wool tu, saya potong separuh, maksudnya saya bakar separuh je. Lepas tu dia cepat habis. So lama-lama baru saya tahu satu paket tu dalam harga dalam RM2 atau RM1.80, bergantung pada jenama. Kita kena guna untuk satu sesi tu, untuk satu pembakaran tu, kita kena gunakan dia sepenuhnya. Maknanya satu paket tu ambil semua, masukkan dalam pemukul telur tu. Dan kalau kita nak cari pemukul telur tu, pastikan yang ada tangkai. Yang ada tangkai tu maksudnya apa? Ada tempat untuk gantung tali tu. Dia kalau ada setengah tu, dia tak ada tangkai. Jadi kalau tak ada, orang kata apa, tempat hook, macam hook lah, kita nak ikat tali kan. Kalau tak ada benda tu, susah sikit lah. So benda tu di Eco-World ada jual, di Maidin, di mana-mana kedai pun ada jual lah steel wool tu. Bukan steel wool, pemukul telur tu lah. Lagi satu lighter lah, ataupun mancis. Tapi sebaik-baiknya lighter lah. Mancis ni macam kena angin, dia ganggu sikit kan. So bila kita dah ada benda tu, kemudian lagi satu peralatan yang wajib ada, tripod lah. Pasal benda tu kita kena stabil, baru dah dapat line ataupun garisan-garisan halus pembakaran tu nanti. So dia punya cara tu tak susah. Cara dia just cari tempat yang kita rasa sesuai, dan yang paling penting selamat lah. Kalau boleh elakkanlah kawasan-kawasan yang ada yang ada rumput-rumput kering kan. Benda tu bahaya lah kan, takut terpercik benda tu, dia akan terbakar pula nanti kan. So benda tu cari kawasan yang lapang, yang sesuai, yang kalau percikan api tu tak ada kena rumah orang ke, kena tempat-tempat yang kering lah, yang boleh buat kan jadi terbakar kan. Sebaik-baiknya bagi saya kalau cantik selepas hujan lah. Setelah hujan maknanya tanah kawasan sekeliling tu dia lembap. So orang kata risiko untuk api merebak tu memang tak ada lah. Lagi satu selain daripada tripod, steel wool dan lighter tu, kita kena ada satu lagi lah, sebaik-baiknya cap topi lah untuk tutup kepala kita kan. Saya pernah buat ni 2-3 kali juga, rambut terbakar kan. Terbakar banyak tu tak adalah, dia macam percikan api tu jatuh atas rambut kan, dia macam hangit lah bau dia. Lagi satu untuk safety juga, sebaik-baiknya kalau boleh cari goggle ataupun cermin mata yang murah-murah lah, jadi macam plastik tu aja, untuk protect mata kita lah, supaya tak kena serpihan api tu. Dan lagi satu, sebaik-baiknya pakai baju berwarna hitam, kalau boleh lengan panjang. Sebab kita tak nak kalau pakai baju warna putih, seluar warna putih, warna terang, nanti dia akan nampak, kita akan nampak kesan kita dekat belakang tu. So dia punya tips dia tu atau teknik dia tu, dia kena cubalah. Macam saya cuba start daripada saya letak 15 saat sampai 30 saat. Benda tu kita kena tengok result dia. Pasal kalau kita tak try, kita tak tahu kan. Kadang-kadang 15 saat pun dah okey, 30 saat pun dah okey. Dia yang sebaik-baiknya macam untuk saya ambil gambar family saya ni, pasal saya tak memerlukan bantuan orang lain. Saya tak pakai, tak ada assistant ke apa. Saya set kamera saya pada self timer. Self timer tu dalam delay dia dalam 10 saat kot. Maksudnya masa saya tekan shutter di kamera tu, saya ada lebih kurang 10 saat ataupun saya letak 20 saat untuk saya berlari ke belakang, bakar steel wool tu dan mula start pusing. Dan pusing tu pun ada teknik dia. Dia tak boleh slow sangat, tak boleh laju sangat. Benda ni kita kena praktis lah, nanti baru kita tahu hasil tu macam mana kan. Dia sebaik-baiknya laju lah. Bila laju,
Bila laju, dia punya pembakaran tu akan, api tu lebih marak dan dia lebih meriah benda tu. Dia bila kita cucuh je ataupun kita lighter je, kena je pada steel wool tu, dia akan macam merah-merah, macam terbakar kan. Bila dah terbakar tu, cepat-cepat kita pusingkan steel wool tu. Bila kita pusing dengan steel wool tu, dan api makin lama makin naik lah. Dia kesan yang macam rail apa, trail light tu sebenarnya kesan daripada percikan api yang terbang ke sana sini. Itu yang dia buat jadi macam curve tu. Orang kata macam ada efek apa, Doctor Strange yang dalam cerita apa benda tu, dalam filem tu lah, Doctor Strange tu. So benda ni seronok kalau kita buat praktis. Dan dalam gambar yang kita tengok, yang saya ada bergambar dalam tu, saya guna tambah satu lagi teknik, iaitu teknik rear flash. Rear flash ni maksudnya, masa saya buat benda ni, saya letak juga flash dekat body camera. Dan di body camera, di flash tu saya set dia kepada rear flash. Rear flash ni maksudnya, flash tu hanya akan menyala bila shutter tu dah nak tutup. Maksudnya bukannya biasanya kalau kita ambil gambar, kita tekan kamera, flash terus menyala kan. Yang ni tak. Yang ni contohlah, saya ambil gambar, saya letak self timer 30 saat. Bila nak sampai ke detik 30 saat tu, barulah flash tu menyala. Pasal tu lah nampak jelas wajah saya satu family tu lah. Cuma satu lah, kalau nak buat teknik ni, kalau sebaik-baiknya kita kena berdiri dalam keadaan statik lah. Kalau kita bergoyang kiri kanan kan, dia akan ada efek yang tak cantik lah. Pasal ruang kosong tu akan dimasuki oleh cahaya daripada percikan api tu lah. So benda ni kita boleh try lah kan, try and error lah kan. Seronok lah untuk dekat nak raya ni kan, ada mood raya sikit kan. So pakaian tu kalau nak buat macam saja ni dengan family ni, pakailah baju yang orang kata apa, yang bukan yang kita sayang sangat lah. Kalau kita pakai baju raya yang betul-betul baru beli tu, ataupun baju t-shirt ke baju yang kita suka, kebarangkalian kalian untuk percikan api tu kena kepada tu memang tinggi lah kan. Kalau kita nak shoot close up, jarak dekat, pastikan kita pakai lens wide. Kalau ada 16, 35 ke, ada apa, 10 lagi cantik lah kan. So nampak dia lagi besar lah. Bukan besar apa, pasal dia memerlukan ruang yang agak luas untuk percikan api tu. Kita kena benda tu lah, benda ni kita kena try and error dulu lah. Kita ambil first shot dulu, tengok macam mana. Kalau kita rasa macam percikan api tu ataupun framing tu macam kecil sangat percikan api tu, okay, kita rapatkan lagi kita punya kamera kepada subjek kita. Dan benda ni itulah, safety first lah maksudnya. Kita carilah lokasi-lokasi yang selamat lah, yang tak membahayakan, jauh daripada rumah orang, jauh daripada benda-benda yang mudah terbakar lah. Yang sebagai tahu tadi itulah, barang-barang yang lain, yang keperluan lain tu macam baju hitam lengan panjang, goggle ataupun spek mata yang plastik ke macam tu, untuk protect mata kita. Dan kalau boleh cap lah, ataupun kita pakai baju yang ada hood, yang ada tutup kepala tu kan, benda tu lagi bagus lah. So itulah saja perkongsian ringkas saya kali ni, dan selamat mencuba lah. Okay, sekian saja.